Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Untuk video Waalaikumsalam. ni saya akan record, okey, supaya kita boleh rewind balik, study balik berapa kali korang nak recall balik benda ni, silakan, tak ada masalah. Terima Baik, kasih. tajuk pembelajaran pada hari ini, pada pagi ini, yang mana kita akan belajar tentang skill. Okey, strength of skill. Baik. Jadi sekarang ni untuk currency scale, untuk currency scale kita ada daripada 10 sehingga kepada kosong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kosong. Okey. Kosong ni tadi bermaksud paling lemah lah. 10 ni yang paling kuat lah. Setakat ni boleh ada soalan? Terima kasih. Boleh? Boleh. Kelvin okey? Okey. Okey. Azim okey? Okey, cikgu. Okey, baik. Macam mana pengiraan untuk kita dapatkan strength ni tadi? Baik. Tuan-tuan cuba pergi dekat data, tuan-tuan tengok, okey, formula untuk strength. Formula untuk strength. Okey. Formulanya ialah demand bahagi dengan volume. Okey. Demand bahagi dengan volume. Kemudiannya darabkan dengan 10. Makanya akan dapat berapa jawapan untuk kekuatan currency tersebut. Silakan cuba. Abang Mat tolong cuba USD, Kelvin tolong cuba Euro, Azim tolong cuba AUD. Seorang satu. Silakan. Iman. Abang Mat USD, Kelvin Euro, Azim AUD. Okey, Azim dulu. Dapat tak Azim? Ya, Kelvin, dapat tak? cikgu, volume dia berapa, Sekejap. cikgu? Saya tak perjelas, cikgu. Saya punya... 160 volume dia. Okey, 160. 7.8. 7.8 and moving lah. Betul? Bahagi. Betul. Betul, baik. So Kelvin dapat tak? 5.45. Okey. So dapatlah, Kelvin dapat. Abang Mat dapat tak? 0.56 tu. 0.56 darab dengan 10. Darab 10. Ada darab 10 kat belakang tu. Boleh? Dapat? Boleh. 5.63. Okey, selesai. Baik. So itu formula untuk kita dapatkan pengiraan macam mana kita nak kenal pasti kekuatan bagi sesebuah currency. Itu cara dia, Baik. Kenapa formula untuk kita mengenal pasti strength bagi currency itu macam tu? Kenapa? Sebabnya macam ni. Okey. Saya berikan satu contoh. Okey. Tiga orang, Azim, Kelvin dan juga Abang Mat sebagai seorang peniaga. Sebagai seorang peniaga, kita akan ada average berapa yang kita akan meniaga dalam sehari. Benda ni kena ada target lah. Berapa kita punya sales dalam sehari. Itu kebiasaan untuk orang yang meniaga. Baik, contoh 300 unit. Tak kiralah apa barang sekalipun, inilah kuantiti yang kita akan meniaga pada setiap hari. Setakat ni boleh ada soalan? Boleh, cikgu. Jadi mana kata 300 unit ni average. Boleh? Kelvin okey? Ya, okey. Okey, Azim okey? Okey, boleh tengok. Baik. Jadi sekarang ni dalam perniagaan tu tadi, kita tak akan keluarkan terus 300 macam ni. Kita akan keluarkan dalam skala 50 dulu. Biasalah orang meniaga, kan? Orang meniaga biasanya macam tu lah. Dia akan keluar 50 dulu, 50 unit dulu. Okey.
dia akan keluarkan 50 unit dulu. Selepas daripada tu dia bawa keluar lagi 50 unit dengan penambahan 50 unit lagi. Makna kata sini 100 unit. Okey. Kemudiannya dia akan bawa keluar lagi bila dah habis 50 unit, dah habis 100 unit, dia akan bawa keluar lagi 150 unit, dia tambah sikit lagi. Okey. Boleh dapat tak? Dapat je. Faham situasi ni faham Faham tak situasi ni? Boleh je ke? Azim? Okey. Kelvin? Boleh? Faham. Baik. Jadi sekarang ni saya nak cerita pasal strength 10. Saya nak cuba kaitkan sekarang. Okey? Baik. Dia macam ni. Bila mana kita meniaga dan barang meniaga tu habis dijual tu dekat 10. Sini. Barang niaga habis dijual. Dekat 10. 10 ni makna kata barang niaga habis dijual. Okey. Nah, 90 ni makna kata 90% barang niaga ni habis dijual. 80% ni makna kata 80% barang niaga habis dijual. 70% macam itulah. 50% makna kata separuh daripada barang niaga telah habis dijual. Separuh daripada barang niaga telah habis dijual. Boleh faham tak setakat ni? Faham cikgu? Ada soalan tak? Kelvin okey? Okey, faham. Azim okey? Okey, faham cikgu. Boleh bawa lagi Boleh. Baik. Jadi sekarang ni bermaksud kosong, tiada barang niaga yang berjaya dijual. Itu maksud kosong. Boleh? Boleh cikgu. Baik. Sekarang ni bila mana kita meniaga dan ini peringkat pengeluaran yang dikeluarkan oleh produk niaga tadi 50, 100, 150 dengan penambahan setiap kali pengeluaran akan ditambah lagi 50 unit. Baik. Bila mana keseluruhan barang niaga ini tadi habis dijual. Saya buat warna biru lah. Pasal apa? Biru ni mewakili demand. Boleh? Boleh je. Makna kata di sini telah pun berlakunya setup 10. Boleh? Boleh. Baik. Bila mana dah berlaku setup 10, dekat sini berbaki, dekat sini Okey, 50 dah habis dijual. Lebih kurang lah tu. Makna kata sini baki berapa Kelvin? 250 unit. Boleh tak Kelvin? Ya. Okey. Sekarang ni maksudnya 10 yang terjual untuk 50 unit ni tadi, adakah dia memang penghabisan? Adakah that is the end of the business? Kelvin? Tak, dia ada lagi balance. Ada lagi balance. Berapa balance dia? Dekat 200 lah. 250 unit. Jadi kita tak boleh nak kata 10 yang berlaku pada pengeluaran 50 unit ni sebagai penghabisan. That is the max. No, kita tak boleh kata gitu. Betul tak? Ya. Betul. Sebab tu saya nak kena ada webinar dengan orang lain. Dengan Kelvin dia jadi gitu. Kelvin tak marah jangan marah Kelvin. Baik. Tak lah. So sekarang ni Cikgu, ya. dekat kiri punya nombor ialah strength. Dia memang high risk, medium risk, low risk. Yang tu lain. Mana? Yang kiri 10 sampai ke bawah kosong. Yang itu ialah strength kan. Strength betul. Dia asing dengan itu risk lah, low risk, high risk. Oh, dia tak sama. Yang ni untuk real time data. Intra dia tak sama, lain Okey, faham. Baik. Jadi sekarang ni tengok saya tekan kalkulator kat sebelah sini, 50 bahagi dengan 300. 300. Boleh nampak kalkulator saya? Nampak je. Baik. Dia bersamaan dengan 0.16. Saya darabkan dengan 100%, dia bersamaan dengan 16% je sebenarnya kat sini. Walaupun ini merupakan 10 yang kita nampak dekat strength, sebenarnya ini sebenarnya 16% sahaja dari out of the total volume. Faham tak?
Faham je. Kelvin faham tak? Faham. Azim faham tak? Faham Azim dapat Baik. Jadi sekarang ni bila mana suatu orang peniaga ni dia dah habis 50 unit, barang dia dah laku, dia berbaki lagi 250 unit, dia akan buat pengeluaran yang baru. Jadi dengan penambahan 50 unit, dia bawa keluar 100 unit pula. Okey, sekarang ni 100 unit. Sekejap Okey, 100 unit. Baik. Bila mana dia bawa keluar 100 unit, okey, 100 unit ini juga habis dijual. Boleh? Boleh je. Baik. Soalan saya, Kelvin, berapa baki sekiranya 100 unit ini habis dijual? Berapa baki dia, Kelvin? Bagi lagi 100. Baki lagi? 100. Ya ke? Confirm ke? Ya. Sure, Kelvin? Ya betul. Abang Mat macam mana? Abang Mat? Ya, saya je. Berapa baki kalau kata 100 unit ni habis dijual? Yang mula-mula tu berapa je dia jual, berapa unit ya? 50 unit. Yang biru je ya? Yang 50 pengeluaran pertama sama dengan 50 unit. Yang 16% tu ya? 10 unit. Apa dia? 16%. 16% tu 50 unit. Oh, 50 unit. So 150 baki 100 je. Baki 150. 150. Ya. Macam mana Kelvin dapat 100, Kelvin? Ya. 160. 150 baki dia. Okey. Baik, sekarang ni saya buka kalkulator. 150 unit yang telah terjual untuk pengeluaran pertama dan pengeluaran yang kedua dibahagikan dengan 300 unit in total. Itu average dia. Okey. Dibahagikan dengan 300, saya akan dapat 0.5. Saya darabkan dengan 100%, saya akan dapat berapa? 50%. 50%. Baik. Jadi sekarang ni dekat sini dia bersamaan dengan 50%. Boleh? Boleh juga. Baki ada berapa lagi, guys? 150. 150. Walaupun di sini telah pun berlaku jualan yang habis keseluruhan unit, makna kata 10 tu berlaku sekali lagi ni untuk 100 unit pengeluaran kedua ni. Tapi adakah dia merupakan 10 yang penghabisan? Tidak je. Tidak, sebab ada baki lagi 150 unit. Boleh faham tak? Boleh. Kelvin faham tak? Faham. Makna kata sekarang ni untuk setup max yang pertama pada pengeluaran unit yang pertama, yang ni sebenarnya dia 16% je ni. Nampak? Walaupun setup max berlaku sekali lagi dengan peningkatan sebanyak 100 unit, tapi sebenarnya dia 50% sahaja. Faham tak, Kelvin? Ya. Jadi sekarang ni bila mana 100 unit ini habis, okey, seterusnya peniaga tersebut membuat pengeluaran untuk kali yang ketiga. Okey, pengeluaran kali yang ketiga sebanyak penambahan 50 unit. Jadi dia akan jadi 150 unit lah. Jadi 150 unit ini juga turut habis dijual, memberikan satu lagi gambaran bahawa max 10 itu berlaku sekali lagi. Jadi sekarang ni 10 yang berlaku pada pengeluaran yang ketiga ini, dia punya percentage ialah 100%. Boleh faham tak? Faham tu. Kelvin faham tak? Ya, faham. Azim faham tak? Ya, faham. Azim? Faham tu. Ya, boleh faham. Boleh faham faham. Baik. So, saya berhenti setakat ni. Ada soalan ataupun tidak? Siapa-siapa ada soalan, tolong tanya. Jangan diam. Yang bawa kereta tu buat cara bawa kereta. Kan aku sumpah jadi lanun ni girang. Cikgu yang sampai dah, baru sampai ni. Ya, Abang Mat, silakan. okey je. Jadi saya yang cikgu sebut dia punya skala tu dalam
apa cikgu sebut? Max 10. Max, yes. Apa maksudnya max? Maximum. Maksimum tu maksimum. Oh, Max betul, ya? maksimum. Okey. Boleh Boleh je. Cikgu, link untuk data cikgu. Cari sendiri Boleh Razif macam tu Razif. Razif ada. Tengok dia diam ni, orang sopan macam tu lah. Orang warak-warak ni dia memang macam tu. Nampak? Tadi dia ngeteng dengan saya cikgu. Okey, kejap. Okey, tengok dekat chat box. Saya dah bagi Google Meet punya link Baik. Kalau dah request bagi tahu, saya akan approve. Baik, sekarang saya akan teruskan. Kita akan membincangkan berkenaan dengan skill. Kita akan berbincang Dah cikgu. berkenaan dengan skill. Razif, kalau awak nak request, tolong request sekarang, saya akan approve. Baik. Jadi sekarang ni guys, makna kata 10 ini merupakan harga yang maksimum, strength yang paling tinggi. Paling tinggi. Boleh? Faham? Boleh. Kelvin faham? Faham. Azim faham tak? Faham cikgu? Baik. Bila mana dia penghabisan, makanya kita akan sell currency ni tadi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak boleh ni? Tak apa nampak je. Tak berapa nampak. Kaitan je. Apa kaitan dia tak nampak Ya, nah. Baik. Selepas sel cikgu. Apa dia? Selepas sel. Saya tak dengar apa dia. Kenapa di sel cikgu? Kenapa di sell? Siapa ni? Azim Ya cikgu ya. Okey, kenapa kita nak sell? Baik. Untuk yang ini, jangan gunakan metafora ataupun jangan imagine situation ni dalam keadaan perniagaan yang ni pula. Jangan gitu. Dia macam ni. Ibarat contoh macam ni. Kelvin meniaga air dekat pasar malam. Azim pun sama-sama meniaga air dekat pasar malam. Setakat ni boleh? Dekat satu tapak pasar malam tu, engkorang 2 orang je yang meniaga air, tak ada orang lain. Engkorang 2 orang je. Satu tapak pasar malam yang sebesar-besar gajah tu, kan, yang 1 kilometer panjangnya tu, engkorang 2 orang je meniaga air. Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh. Saya ulang situation dia kena faham betul-betul Tapak pasar malam tu panjang dia 1 kilometer. Sepanjang-panjang 1 kilometer hanya ada 2 orang sahaja yang meniaga air. Faham kan betul-betul ni? Makna kata, kalaulah sekiranya demand itu berada pada Kelvin, at any time bila mana Kelvin running out of stock, orang akan terus switch kepada Azim. Faham tak? Faham je. Kelvin faham tak? Azim Ya, faham faham. tak? Sekarang saya hujan agak lebat. Boleh dengar dengan jelas suara saya? Boleh cikgu. Boleh Okey, baik. Saya ulang. Tapak pasar malam panjang dia 1 kilometer, panas matahari sejengkal atas kepala, memang terik tahap gila punya. Dekat tapak pasar malam yang 1 kilometer, dah lah tapak pasar malam matahari atas kepala, tak logik Tapak pasar tani lah. Tapak pasar tani. Baik, matahari tengah pacak atas kepala, panjang 1 kilometer yang korang duk berjalan ke hulu ke hilir, bawa pula orang rumah. Tak cukup dengan satu kedai dia compare harga, dia nak compare 10 kedai pula. Nak beli barang satu je. Ada 2 orang je yang meniaga air dekat situ, Azim dengan Kelvin, duduk sebelah-sebelah. Nak bagi senang faham ni. Bila mana Kelvin punya barang niaga habis dijual, automatically demand akan switch to Azim. Faham ke tidak? Faham cikgu. Sebab orang tak ada pilihan yang lain. Engkorang buka lah broker mana pun, Euro USD hanya ada satu. Dia tak ada Euro USD yang kedua, tak ada Euro USD yang ketiga. Faham atau tidak? Boleh cikgu. Gandingan itu tadi hanya berada pada cara yang macam tu sahaja. Tak ada option lain dah.
Kalau nak option lain, contoh Euro GBP, dia dah berubah. Ibaratnya macam nak beli air, rival dia, pesaing kepada air ni tadi, nasi ayam, contoh. Air dengan air ni Euro USD. Itu sahaja, dekat situ sahaja. Makna kata macam mana pun demand akan tertumpu hanya kepada air dengan air ni sahaja. Persaingan itu wujud hanya antara peniaga air dengan peniaga air sahaja. Gitu perumpamaan dia. Boleh? Kelvin dapat? Dapat, faham. Okey, Azim dapat? Faham cikgu. Sebab tu bila mana Kelvin meniaga 300 unit habis, kita nak sell Kelvin. Sell ni tak memberi sebarang makna pun sebenar-benarnya. Pasal apa? Kita nak buat apa? Kita nak buy. Kena ingat, dalam forex tiada istilah sell. Yang ada hanyalah istilah buy. Jadi sekarang ni kita nak menentukan currency mana yang kita nak buy. Sebab tu dalam kelas malam, step yang pertama bila mana kita nak entry adalah untuk kita mengetahui currency mana yang paling lemah. Sebab bila mana dia lemah, tentu-tentunya dia akan mengukuhkan kedudukan ekonomi dia. Jadi sebelum dia mengukuhkan kedudukan ekonomi dia, sebelum dia strike ke atas, kita buat keputusan untuk buy dulu. Boleh ke tidak? Faham ke tidak? Faham je. Faham cikgu. Faham Baik. Kena jelas dan dan apa nama, faham. Saya bukan marah, saya terang. Nah. Kan orang kata korang kata aku marah pula. Tak, saya tak marah, saya terang. Cumanya kadang-kadang nak bagi faham tu saya tertinggi intonasi suara dan sebagainya. Saya mohon maaf lah. Tak ada Boleh niat, je. tak ada niat kata nak bagi rasa hati lah. Kelvin okey so far? So far okay. Okey, Abang Mat okey? Okey cikgu. Azim okey? Okey saya okey. Baik. Jadi sekarang ni 10, bila mana satu-satu currency mencecah kepada 10, kita akan sell currency tersebut. Dan sell di sini bukan bermaksud yang mana kita akan take any action kat dia. Tak, lantakkan kau lah kat situ. Mampu kau lah. Sebab kita nak fokuskan kepada buy. Tapi masalahnya sekarang ni, jangan cari currency yang kosong dengan kosong. Makna kata dua-dua currency akan menguat ke atas. Sebab itu kita nak set up dia 10 kosong atau kosong 10. Itu gandingan dia. Boleh atau tidak? Boleh cikgu. Nah, dah penceramah agama pun ada. Baik. Jadi kita bersama lagi sesi forum ehwal perdana pada pagi ni, insya-Allah. 10 ni paling maksimum. 10 ni paling maksimum. Ingat, simple, benda tu paling mudah. Tapi kena faham satu benda pula. Volume. Sebab tu awal-awal saya menerangkan berkenaan dengan kadar pengeluaran yang pertama, kedua dan ketiga. Yang tu kena faham. Bila mana berlaku setup 10 tu tadi, nak kena tengok juga volume dia dah matang ke belum. Kena tengok. Jangankan kata baru jual 50 unit, average dia 300. Dah masuk dah. Kacau. Kalau nak masuk ketika mana berlaku setup 10 kosong dan volume tidak matang, pastikan kekal dengan keadaan hit and run. Pastikan. Makna kata tunggu depan chart. Once profit close, jangan tunggu. Boleh? Dapat tak? Kelvin okey? Yang Kelvin kau dah gelap nama Kelvin. Okay. Tak. Jangan santau aja kirang. Abang Mat okey? Cikgu boleh jelaskan sikit pasal volume dah matang tu juga. Okey, baik. Abang Mat tengok data sekarang. Abang Mat tengok data. Okey, dekat bahagian ni saya ada highlightkan dengan warna kuning. Nampak tak? Nampak je. Okey, baik. So itu average volume Abang Mat. USD 1021, Euro 1060, GBP 1652, AUD 1149, JPY 432 dan seterusnya. Boleh? Boleh cikgu, dapat. Baik. Sekarang ni saya buka pin balik. Kita kira satu-satu, kita akan kira. Okey. Baik. Kita mulakan dengan USD dulu. Boleh tak? Boleh cikgu. Abang Mat USD, Kelvin Euro, Azim GBP. Ready lepas ni. USD, baik. Berapa average untuk USD Abang Mat? 1021. 1021. Berapa demand untuk USD sekarang Abang Mat?
US demand 90 je. 90. Berapa volume untuk USD sekarang Abang Mat? 160. 160. Baik. Sekarang ni macam mana kita nak tentukan kata bahawa dia dah matang atau belum? Macam mana cara dia Abang Mat? Agak-agak Abang Mat lah macam mana? Volume dia makin kurang je habis. Volume makin kurang. Macam mana? Itu Macam mana Abang Mat? nak tunggu matang tu ya. Nak tunggu matang. Ya. Saya buat dalam bentuk gambaran macam ni. Ini 1021 ni. Nampak tak? Nampak je. 1021. Ini dia. Sekarang ni, ini keadaan volume semasa ni. Ni dia. Tu dia. 160 kan? Boleh? Betul je. Boleh je. Jadi kita nak kata dia matang tu Abang Mat, macam mana? Macam mana cara kita nak kata dia matang? Ada idea? Tak ada? Tak ada je. Baik. Bila mana cara macam mana kita nak menentukan bahawa satu-satu volume ni telah matang adalah bila mana dia sama dengan average lah. Ginilah jawapan dia. Ini kira volume matang ni 1021. Boleh? Boleh tak? Boleh je. Abang Mat biasa meniaga 300 bungkus nasi lemak. Jadi untuk kata yang Abang Mat ni dah meniaga, nak cerita kata ni dah meniaga ni, makna kata terjualnya 300 unit nasi lemak. Yang tu kata meniaga. Kalau kata biasa jual 300 bungkus nasi lemak, tapi yang terjual 250 unit sahaja, itu belum meniaga lagi tu. Takut-takut gaji tak boleh bayar, sewa tak boleh bayar, ada kos-kos yang tak lepas nak cover. Saya nak tanya, daripada contoh tadi yang 300 tu, dia punya average volume dia. Average. Apa dia? Macam mana? Yang cikgu sebut 300 tu lah. Nasi lemak dia. Kat sini saya nak kategorikan sebagai average volume. 1021 dalam kes ni. Kiranya sekarang ni Abang Mat meniaga 1021 bungkus nasi lemak sekarang. Ya. Itu Abang Mat punya standard sekarang. Boleh? Boleh cikgu. Sekarang ni baru jual 160 unit. Boleh? Boleh cikgu. Macam mana kita nak kata matang bila mana Abang Mat berjaya menjual 1021 unit? Makanya itu matang. Boleh? Dapat je. Baik. Sekarang ni untuk kita jumpa satu situasi di mana berlakunya kedudukan average yang sebegini, susah Abang Mat. Dalam currency susah. Susah sangat benda ni nak jadi. Jadi bila mana, macam mana kita nak orang kata, kalau kata kita tak boleh dapat full 100% lah 1021 ni kan. Kalau kata kita tak boleh nak dapat full 100%, kita boleh ambil pada 90% ataupun 80% ataupun pada 70% ataupun pada 60% ataupun pada 50%. Boleh? Boleh cikgu. Makna kata 90, 80, 70, 60% daripada 1021. Boleh ataupun tidak? Boleh cikgu. Kira, buka kalkulator kira. 90% out of 1021 berapa? Berapa cikgu? 60? 80%. 90% 90% daripada 1021 berapa? Okey. Dapat tak? 918. 918. Okey, yang 80% berapa? Kelvin kira 70%, Azim kira 60%. %80 Abang Mat berapa? 80% ya. Ya, 1021. 1 Kelvin 70, Azim 60.
Kelvin dapat dah? Jika saya tak pandai kira. 70 times by 1021. Ini cara kiraan dia. 80, kalau nak buat persen pun boleh, kali 1021. Ini cara kira dia. Nampak tak? Tapi saya kira banyak angka, 81,680. Tu salah kira lah tu. 80%, tengok saya buat ni, tengok. 80 saya tekan dengan persen. Sorry. 80% darab dengan kejap. Saya pun jadi bengong dah ni. 80%. Tak nampak skrin cikgu. Oh, tak nampak skrin. Patutlah pun kejap Kejap. Okey. Okey, nampak tak sekarang? Okey cikgu. Okey Saya buat sebelah sini. 80 per 100 bahagikan dengan 100 darab 1021 akan dapat 816.8. Boleh? Boleh cikgu. 817 lah. Boleh. Okey, Kelvin 70%, tolong. Azim 60%, Abang Mat 50%. 50% ni. Buka kelas matematik dah ni. Makna kata kalau kata nak buat 70%, just tekan titik perpuluhan, tekan 7 darab dengan 1021. Gitu je sebenarnya. Boleh tak? 714. Okey, Azim 60%. Berapa Azim? Azim? Mana Azim? Azim hilang. Okey. Abang Mat 50%. Berapa Abang Mat? 510.5. 510.5. Maknanya 511 lah. Ya. Okey, Abang Mat kira sekali 60% Abang Mat. 60%. 60. Ya, 60. 1021. 612.6. 613 lah. Boleh Boleh. Baik. Jadi sekarang ni, untuk dia mencecah, USD ni mencecah sehingga kepada level 90%, level 80, level 70, level 60, susah juga dia nak cecah situ. Kalau kata dia dah cecah, dia akan jadi gini tau. Chart tu akan jadi gini. Dia turun situ. Okey, katakanlah sini 50%. Contoh. Contoh. Sini 50%. Dia akan turun lebih kurang dalam 30 pip ke 40 pip. Dia gitu je. Sini dah 100% dah. Sini dah 100%. Jarak antara 50 kepada 100% ni tadi lebih kurang dalam 30 pips untuk USD. Boleh tak? Boleh tak boleh ni? Faham ke tidak? Tak faham ke? Cikgu boleh ulang. Abang Mat dapat tak? Ulang cikgu. Azim dapat tak? Azim hilang dah. Baik. Katakanlah USD ni volume dia dah mencecah 511. 50% tu kat sini. Okey. Daripada 50% nak menuju kepada 100%. Okey, dekat bawah ni 100%. 100% kat bawah ni. Pergerakan ni daripada 50 kepada 100. Daripada 50 pergi kepada 100. Pergerakan ni dia lebih kurang dalam 30 ke 40 pip je. Ni pergerakan ni. Kadang-kadang trader ni dia suka layer. Kadang-kadang trader ni dia suka dia punya chart tu rupa penuh dengan jala. Penuh bersusun je entry kan. Kadang-kadang ada setengah trader perangai dia macam tu. Sini dia punya jarak dia lebih kurang dalam 30 kepada 40 pips sahaja. Bergantung pada jenis currency. Bergantung. Dia tak sama. Boleh tak boleh? Boleh. Kelvin boleh tak? Belum faham. Saya ambil level 50% sebab ada balance lagi 30 pips ataupun 40 pips untuk dia turun. Makna kata kita ada ruang lagi untuk entry dalam kawasan ni. Dalam range ni kita ada peluang untuk entry. Ni, antara ni. Faham tak?
Faham. Kalau saya terus ambil 100% dekat sini, kalau kata lepas tu dia terus naik, dah lah susah nak jumpa. Melepas lah, tak boleh entry lah. Faham tak? Boleh dapat Kelvin? Confirm ni? Ya. Abang Mat faham tak? Ni dalam konteks sell kita tu. Jangan fikir konteks sell. Kita hanya ada buy sahaja. Jangan duk fikir sell tu tadi. Boleh? Boleh cikgu. Fokus yang ni dulu. Tak usah duk fikir sell buy dulu. Kenapa saya ambil 50%? Ini sebabnya. Pasal apa? Masih ada lagi ruang daripada 50 nak menuju ke 100 ni. Ada ruang lebih kurang dalam 30 ke 40 pip. Jadi dan lah, sempat lah kita nak masuk order sell limit ke buy limit ke. Ada masa, ada ruang lagi untuk kita masuk. Kalau kata terus ambil 100% dekat sini, nak tunggu dia jadi 1021, elok dia sampai sini, kita tak ada nak buat apa, chart terus naik. Lepas tu mula sakit hati. Faham tak? Boleh cikgu. Kelvin faham tak? Faham. Kelvin, you jangan main-main ni. You betul-betul faham ni. Cikgu, tapi itu buka balik yang tadi itu persen. Apabila dia tengah turun nak sampai ke 100%, jadi setiap 10% dia masuk satu layer. Tapi kalau dia tembus masuk ke 140% akan SL lah. Soalan ni. Saya rasa. Baik, sekarang ni tengok betul-betul Tengok betul-betul. Kejap. Macam mana kalau kata dia lebih daripada 100%? Itu soalan daripada Kelvin. Okey. Baik. Okey. Sekarang ni nampak tak dekat sini? Nampak tak saya tengah buka Telegram sekarang? Nampak je. Okey, nampak tak yang ni? Nampak. Baik. Sekarang ni tengok betul-betul yang ni, Euro, GBP, AUD, USD sampailah habis. Ini merupakan range yang saya rekodkan selama 13 tahun untuk currency. Pairing currency. Pairing saya sebut pairing. Untuk data, jumlah masanya adalah daripada tahun 2005 sehingga ke sekarang, makna kata 16 tahun. Yang ni 13 tahun. Yang ni 13 tahun. Untuk data 16 tahun. Boleh? Saya averagekan setiap currency itu tadi, dan ini merupakan average pergerakan ke 28 currency. Kesemuanya ini average dia. Boleh ke tidak? Faham tak? Dia punya unit apa je? 108 tu 108 pips. Faham tu. Boleh. Boleh? Kelvin, okey tak so far? Ya, tengah faham. Baik. Sekarang ni dia macam ni. Kita ambil satu contoh. Okey, katakanlah sekarang ni Euro CHF contoh. Kejap. Saya tak nak ambil Euro CHF, kita ambil yang live data punya sekarang. Baik. Saya nak pergi yang semalam. Ambil yang semalam. Okey, semalam 7-6 hari bulan. Okey, semalam 6 hari bulan, betul kan? Semalam 6 hari bulan. Okey. So saya nak cari setup 10.0 kat sini. Mana setup 10.0? Tak ada lagi. 9.6. Ni 10.0. Nampak? Ni 10.0 nampak tak? Nampak je. Tapi euro ni dia belum 50% lagi. Sebab apa? Euro 1060. Faham tak? Kalau 1000 bahagi 2 pun 500. Faham? Faham tak? Macam mana cikgu nak tengok 50% je? Dia senang je. Tengok dekat average ni, kat sini. Nampak? Yang saya gerakkan cursor ni. Okey cikgu. Bahagi 2 akan dapat 500. Betul tak? Makna kata 530 lah euro ni. Boleh? Boleh je. Sekarang ni volume untuk euro baru 200.5. Nampak? Nampak tak? Nampak je. Untuk NZD pula 1165. Kelvin, you kira 1165 bahagi 2. Azim ada dah? Ada cikgu. Okey. 1165 bahagi 2. Katakanlah 500. Contohlah. 233. Berapa Kelvin? 233. Berapa? 233. Kau kira macam mana? 1165 bahagi 2. 582.5. 58
582.5. Dah lebih ke belum volume NZD ni? Lebih. Dah lebih lah. Kiranya NZD dah boleh ambil. Masalahnya euro tak boleh ambil. Faham tak? Faham tak? Faham dia? Faham. Saya nak dua-dua currency. Euro 10 tapi volume dia dah matang, kurang-kurang 50%. NZD kosong tapi dia punya volume dia dah matang, sekurang-kurangnya 50%. Itu syarat dia. Boleh ataupun tidak? Faham tak? Faham cikgu. Okay, Dia punya volume 50% je paling kurang. Untuk setup 10-0. Untuk setup 10-0. Boleh Abang Mat? Boleh je. Kelvin? Ya, boleh. Boleh. Baik. Ya. Sekarang ni ini data semalam jam 11 pagi. Kita tukar. Okey, ini pukul 11 pagi juga. Euro masih lagi belum matang, nampak? Euro belum matang lagi ni. Ada setup 10-0 tapi tak matang. Okey, yang ni pun sama. Okey. Kita tukar lagi. Okey, yang ni. Yang ni 10 0.9. Tapi masalahnya 0.9. Tak boleh lah. Saya nak 0.0. Boleh? Dan dalam masa yang sama volume euro tak matang lagi lah. Boleh? Okey. Okey tak ni? Faham tak kenapa tak boleh ambil ni? Kelvin? Faham. Kelvin? Ya, faham. Azim? Faham cikgu, belum matang. Belum matang. Belum matang satu. Lepas tu 0.9 bukan 0.0. Saya nak 0.0. Faham Azim? Faham, betul-betul. Okey, baik. Cikgu. Ya, silakan. Kalau dia 0.9, kena tunggu sama dia mesti mau 0.0 atau 0.1 boleh. 0.0. Saya nak 0.0. Ni ada tapi masalahnya tak ada setup. Sekejap kita turun lagi. Okey, kita cari sampai dapat 10.0 yang pertama dan volume dia dah matang. Kita tengok. Sekarang ni pukul 10.30. Ni 10 tapi tak ada 0.0. Nampak? USD dah 10. Volume pun tak matang lah. Dan tak ada 0.0. Yang ada 0.9, 0.6. Kita turun lagi. Ni ada 10 case yang sama. Turun lagi tengok. Lambat sikit lah tapi nak bagi korang faham sungguh-sungguh. Yang ni pun sama. Volume tak matang. USD baru 300. Kurang-kurang nak kena 500. Dan satu lagi tak ada 0.0. Yang ada 0.6. Okay, saya teruskan. Kalau nampak, kalau perasan bagi tahu sebab saya nak kalau boleh percepatkan lah sebab kita tengah record sekarang ni. Nanti orang kena tengok lama pula. Kalau tak silap saya pukul 3 semalam baru start ada. Dia kalau kata laju sangat, dia akan loading macam tu, hilang gambar tu yang jadi masalah, nak kena tekan satu-satu. Okey, ni ada 10 tapi tak ada 0.0. Ni ada 10 tak ada, ni pun sama tak ada. Sekejap 0.2 paling rendah untuk AUD tadi. Ni 0.0. Nampak? Nampak je. 10 untuk USD 410. Dah matang ke belum USD masa ni? Azim, dah matang ke belum USD ni? Belum, sikit lagi. Kelvin, berapa nilai matang untuk USD? Kelvin? Ulang cikgu. Ya. Ulang. Berapa nilai matang untuk USD? Berapa? Dia tengok dekat volume Ya, tengok dekat volume. 410. Itu volume dia 410. Nilai matang tu berapa? Nilai 1021. Bahagi Dua. berapa? 2. Bahagi 2. Dapat berapa? 510.5. 511. Jadi sekarang ni 410 volume untuk USD. Dia dah matang ke belum? Belum. Belum 50% lagi. Boleh? Boleh je. Ya. Okey. Baik, kita teruskan. Yang ni ada 10 juga tapi tak ada 0.0. Okey. Yang ni ada. Okey, yang ni ada. Sekarang ni volume USD tengok betul-betul dah matang ke belum? 511.
Volume sekarang 430. Belum matang tu. Belum matang. Kelvin faham tak? Aku Ha. tu dia abang saya ada orang panggil lah. Okey, tak apa, saya teruskan. Okay. Baik. So sekarang ni kita turun lagi. Okey, sini ada 10. Ni ada 10. 430. Nilai untuk USD 511. Boleh ke tidak? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Yang ni pun boleh ke tidak? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Okey, kita teruskan. Okey. Lambat sikit lah tapi kita nak belajar. Okey, ni ada 10. Volume USD 450. Boleh ke tidak? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Kita teruskan. Euro 280. Average dia 1060. Memang tak boleh lah. Baik. So sekarang ni boleh ke tidak USD? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Euro pun sama sebab terlalu rendah. Yang ni 450, 460. Euro pun rendah lagi. Okey, masih lagi rendah. Okey, kita teruskan. Sekarang ni dah pukul 12 tengah hari 12.48 minit tengah hari. Based on data ni lah saya sebut waktu data Okey, kita teruskan. Perhatikan kepada setup 10 kalau ada, tengok, bagi tahu saya, takut saya terlepas pandang. Tengok 10 dulu, lepas tu baru tengok 0.0. Pasal apa? Kita dah tahu NZD tu memang dah matang dah. Jadi kita tak risau dah. Yang kita nak tentukan sekarang ni 10 tu pula. Okey. Okey, CAD 10. Nampak? Tapi baru 130. Paling-paling tidak pun dia kena 497 untuk CAD. Boleh tak Abang Mat? CAD 995 bahagi 2, 497. Dapat? Azim dapat tak? 995 cikgu ya? 995. Betul, 497. 497. Okey, saya teruskan. Ni 10. Dah 10 dah tapi tak matang. Kita turun lagi. CAD sekali lagi 10 tapi 140 dan tak ada pairing yang cantik. Turun lagi. Sekarang dah pukul 2 dah 1.53 masa data local time. Okey, kita teruskan lagi. Sekarang ni volume USD masih lagi belum matang, 470. Paling-paling tidak dia 511. Betul tak? Betul cikgu. Okey, so tak boleh. Dan tak ada pairing yang cantik lah. Itu 0.1 bukan 0.0. Okey, yang ni pun sama. Okey, kita scroll lagi tengok. Kena faham beza setiap screenshot ni 15 saat tau. 15 saat. Setiap screenshot ni beza dia. Okey, tadi ada setup 10. Ni dia. Tapi volume CAD 140. Paling tidak pun kita nak 497. Betul tak Azim? Mana hilang pula dah Azim? Betul, betul. Okey, yang ni pun sama. Masih lagi tak matang. Kita teruskan. Okey, ni ada 10 kat sini GBP 230. Tapi dia tak matang lagi. GBP 1652. Paling-paling tidak pun 800. Okey? Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Masih lagi tak matang untuk GBP, baru 240. Pukul 3 lebih kalau tak silap saya berlaku setup pertama 10.0 bila mana volume dah matang. Entry ni yang Rizwan dengan Razif masuk semalam, tapi diorang masuk start pukul 5 lebih kalau tak silap saya. Itu pun sampai sembahyang maghrib tak tenang gamaknya. Okey, nampak? Tengok betul-betul 470 USD volume masih lagi belum matang. Nampak tak? Nampak je. Okey, kita teruskan. Okey, yang ni 10 CHF
320. Tak matang, paling-paling tidak pun kena 500. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Yang ni 510. Satu lagi. Sebab kita 511, betul tak? USD. Betul. Satu lagi. 540. Okey, yang ni dah matang tapi 9.8. 9.4, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8, 9.4, 9.6, 9.4, 8, 10. Okey, cun 10. Sekarang ni USD dah matang. Yang pertama, yang kedua setup dia 10. Sayangnya tak ada setup kosong lagi. Nampak? Boleh nampak? Okey, saya teruskan. Yang ni setup 10. USD dah matang tapi tak ada kosong. Okey, yang ni pun sama. Yang ni pun sama. GBP tak boleh ambil. Pasal apa? GBP tak matang. 270, paling-paling tidak 800. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Boleh. 9.8, 9.7. Okey, sini 10. Nampak? 3.12 local time. Maknanya semalam jam 3 petang, 3.12 minit petang. Waktu server 10.12 minit pagi. Waktu server. Okey, sekarang kita buka NZD USD Okey, NZD USD. Saya buang semua ni. Okey, saya buang semua. Saya buka M1. Okey, saya buka M1. Jadi ini yang hari ni punya. Yang ni yang ni yang semalam punya. Ni M1 yang semalam. Period separator ni yang semalam punya ni. Yang ni. Okey, baik. Jadi sekarang ni waktu server 10.12 minit pagi. Boleh nampak tak? Azim nampak? Nampak. Abang Mat nampak? Nampak local time dia Server time. Jangan tengok local time, tengok server time. Sebab bila mana kita tengok server time, kita buka dekat crosshair, kita akan nampak masa kat bawah tu. Nampak tak? Nampak je. Pukul berapa tadi? 10 berapa tadi? 10.12. Okey? 12. Okey, 12. baik. So kita pergi dekat 10.12. Mana 10.12? Lebih kurang sini. Lebih kurang area sini. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Saya rectanglekan dulu. Kita zoom in. Ingat 10.12 Ini 10.4, 10.5, 10.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kat sini. Nampak tak yang ni? Nampak. Yang ni Jadi saya tandakan dengan warna hitam. Ni dia. 10.12 minit pagi. Server time. Confirm kan betul-betul? Tengok betul tak tu 10.12? Betul je. Okey. Ini buka time frame M1 je. M1. Saya ambil M1 sebab saya nak close price pada M1. Oh. Jadi sekarang ni saya tekan data window, saya letak cursor dekat situ, close price dia 69039. Itu close price dia. 69039. Situ. Baik. Confirmkan balik data tu dah matang ke belum? USD 610 dah matang ke belum? Dah matang je. Dah matang, dah 10 dah. Sekarang ni 10 ni tak apa, biarkan je. Pasal apa? Kita nak sell. Kosong ni yang kita nak buy. Betul tak? Betul cikgu. Kosong ni maksudnya NZD. Dah matang ke belum volume NZD ni? Dah nak dekat sama dah dengan average. Nampak tak? Nampak tak? Dah nak dekat sama dah. Average 1165, dia 1150, 15 aja lagi. Faham? Faham cikgu. Baik. Sekarang ni saya tutup data yang ni. Jap, saya forward dekat Azim dengan Abang Mat jap. Saya forward dekat Abang Mat. Okey. Saya forward dekat Azim. Okey. Jadi korang boleh tengok masing-masing. Okey. Jadi sekarang ni, sekarang kita dah ada dia punya price dia. Okey, kita dah ada 69039. Kita dah ada kan price dia kan? Price hint yang pertama berlaku setup 10.0. Kita dah ada. Sekarang ni buka balik yang ni, NZD USD nampak tak berapa pips? 85 pips. Okey. Saya pergi balik dekat sini 85 pips. Apa yang saya akan buat? Cara dia macam ni. Saya akan masukkan Fibo yang saya dah modify. Okey. Saya akan bubuh Fibo tu dekat sini.
Saya buka kalkulator. Bagi saya habiskan dulu nanti saya akan terangkan balik. 69039. Berapa pips tadi NZD USD? Berapa pips? 85. Okey. Baik. So saya buat macam ni. Saya tolak 85 pips. Saya tukarkan dalam bentuk point 850 akan jadi 68189. Baik. Oh, sorry. Sekejap. 68189. 68189. Okey. Price dia 69039. Itu price dia. Baik. Selesai. Ini setup 10-0 ni guys. Ini setup USD sama dengan NZD sama dengan 0, USD sama dengan 10. Okey. Bila mana currency tu kosong, sama dengan 0, kita akan buy. Soalan saya, sekarang ni currency mana yang kosong? NZD ke USD? NZD yang kosong. Jadi kita akan buy NZD. Bila kita nak buy NZD untuk pair NZD USD, kita nak buy ke kita nak masuk entry sell? Sell je. Mana pula sell? Jangan sampai saya pergi sana, Muhammad. NZD ni dia kat depan. Currency yang belah depan, currency yang base, kita kalau nak buy dia akan ke atas. Pergerakan ke atas ni pergerakan menaik. Bila kita expect satu currency tu akan naik, kita akan buy. Boleh? Boleh je. USD ni currency code. Bila mana currency code, dia akan bergerak ke bawah. Lagi ke bawah, lagi untung, lagi ke bawah, lagi besar nilai. Betul tak, Bermat? Betul je. Currency, kalau kata kita nak buy currency code, kita akan sell. Boleh tak? Boleh je. Semuanya ada kaitan, Abang Mat. Apa yang saya ajar, semua ada kaitan. Jangan buang. Baik. Sekarang ni, kalau Abang Mat tengok, itulah Kelvin tak ada. Orang dah buat webinar, dia pula hilang. Hantu raya betul dia ni. Ada. Soalan. Mampus. Okey, baik. So sekarang ni, Kelvin, you ada miss out apa-apa tak? Tak. Tak ada boleh faham setakat ni 68189 tu dia. Baik. Jadi sekarang ni Abang Mat, Kelvin dan Nazim, kita akan masuk entry buy. Kita akan masuk entry buy. Sebelum tu saya nak ni balik. Saya nak recap balik korang. Ini merupakan setup 010 yang pertama berlaku untuk NZD USD. Ini boleh tak? Dapat tak? Boleh. Nampak. Okay. Dia turun banyak mana nampak? Daripada sini turun bawah ni berapa banyak dia turun? 27 pips. 20. Kalau rasa korang nak layer setiap satu saat, silakan. Kalau rasa korang nak layer lah. Tapi saya tak suka macam tu. Ini saya nak jawab soalan daripada Kelvin ni. Ni saya nak jawab soalan daripada Kelvin. Macam mana kalau kata dia bukan pergi 100%, dia pergi 140%. Tadi soalan Kelvin. Betul tak Kelvin? Ya. Okey. Sekarang ni you tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Saya pergi date. Okay, this is the pukul 1 pagi. 11 pagi semalam. Tak nak. Saya tak nak. Saya nak yang hari ni. Hari ni pukul ni. Kejap. Kejap. Ini pukul 11. So tarikh hari ni berapa bulan? 7. Macam mana saya nak pergi last screenshot Macam mana nak buat Ini pukul 11. Sekejap saya cari sekejap Ini pukul 10. Ini pukul 10 pagi. Ini pukul 10 pagi. Kejap sorry ambil masa sikit. 9 pagi. Ini pukul 9. Okey, ini pukul 8 pagi. Ini pukul 8 pagi. Okey, ini pukul 7 pagi. Kita dah dekat dah. Ini pukul 7:06 pagi. Ini pukul 6 pagi hari ni Ini pukul 3 pagi.
Tengok Kelvin, berapa dia punya volume Kelvin NZD? You tengok. Saya hantar kat Abang Mat, saya hantar dekat Azim, saya hantar dekat Kelvin. Hang korang tengok berapa volume dia. Tengok dekat Telegram korang. Berapa volume untuk NZD? NZD. Berapa volume untuk NZD? Cuba check. Oh. Berapa? 1530. 1530. Berapa average volume untuk NZD? 1011. 1011. 1165. Sorry, 1165. Okey, 1165. Sekarang ni saya ambil volume yang semalam yang semalam. Saya tak ambil volume yang saya reka, tidak. Korang ada sendiri screenshot tu, korang boleh semak. Kelvin ada dalam channel data. Kelvin boleh semak 1530. Okey, saya bahagikan dengan average 1165. Saya darabkan dengan 100%. Volume ni dah 131% dah, Kelvin. Dia dah lebih 31% daripada average. Boleh tak? Faham tak? Ulang dia. Okey. Dia macam ni. Untuk saya kira average, okey, untuk kita dapatkan average, dia macam ni cara kiraan dia. Abang Mat ambil balik volume, last volume yang semalam. Okey, berapa? 15? Abang Mat? 153 je. 1530 kan? Kosong. Ya, betul. Bahagikan dengan average volume untuk NZD. Yang tu akan dapat jawapan berapa? 1530 bahagi 1165. Abang Mat cuba kira berapa? Kata buka keletek. Kelvin faham tak ni? 1530. Faham. Baca Kelvin. Kau tak faham kau tanya Kelvin. Tidak aku pergi hujung je kau. 165. Azim okey Azim? Okey, boleh cikgu. Razif okey Razif? 131. 131. Point 3. Dia sebenarnya macam ni Abang Mat. Abang Mat kalau kata Abang Mat nak kira, Abang Mat kena buat macam ni. 1530 bahagi 1165. Abang Mat akan dapat jawapan macam ni kan? Ya, betul. Okey. Bila mana Abang Mat dapat jawapan macam ni, yang ni masih lagi belum dalam bentuk percentage. Jadi betul. Sekarang ni yang ni darab dengan 100%. Bila betul. Darab dengan 100%, Abang Mat akan dapat 131%. Boleh? Betul. Boleh juga. Baik. 100% ni dia bersamaan dengan 1165. Boleh? Boleh juga. 31% ni dia bersamaan dengan 1530 tolak 1165. Itu dia punya persamaan dia. Boleh tak? Boleh juga. Makna kata sekarang ni 1530 tolak 1165 sama dengan 365. Dia dah lebih 365 daripada kebiasaan. Boleh tak? Boleh juga. Itu cerita dia. Dan sekarang ni masa kita entry dekat sini, okey, saya semak balik. Okey, masa kita entry dekat situ, dia baru mencapai kepada average. Nampak tak? 1150. Nampak tak? Ketika ini volume NZD 1150. Nampak tak? Korang boleh nampak tak? Senyap pula dah. Mana korang ni? Dengar? Pasal apa ni? Boleh dengar tak ni? Boleh je. Boleh. Tiba-tiba senyap je. Abang Mat, semak balik data tu USD berapa volume dia? Tadi ya? Berapa? First hint. Berapa data untuk volume untuk USD? Berapa? 1530. 610 Abang Mat. First hint. Signal pertama. Yang ni signal pertama, yang ni. Ni signal pertama yang saya tunjuk dekat Telegram Abang Mat tu. Sekejap ya. Yang ni boleh? Dapat tak Abang Mat? 150. Saya ambil yang mana cikgu ni?
Datanya 1150 bukan ya? Bukan. Itu signal yang pagi tadi tu. Signal yang last market tu. Signal yang saya reply kat Abang Mat tu, yang kat Telegram tu, nampak tak? Saya tulis yang ni signal pertama. Ya, saya buka ni ya. Masa signal pertama tu, cuba Abang Mat tengok volume USD 610. Nampak tak? Ya, cikgu, betul. Volume untuk NZD pula 1150. Nampak tak? Betul, cikgu. Sekarang ni last market sekarang ni, bila mana ini hint yang pertama berlaku ni kat sini ni. Nampak tak? Ni, nampak tak? USD sama dengan 610, NZD 1150. Nampak tak? Nampak je. Itu cerita dia yang saya nak sampaikan sekarang ni. Bila mana dia turun sampai bawah ni tadi, volume untuk USD, berapa volume untuk USD? 830. Ni dia, 830. Volume untuk NZD pula 1530, betul tak? Betul je. Tadi kita kira kan? 1530. Sebab tu saya cakap ambil yang 50%. Sebab tu saya cakap ambil 50%. Ni kira 50% lah ni. Faham tak? Ni yang 50% kat sini ni. Dekat sini yang 100%. Boleh nampak tak? Faham tak? Faham tak ni? Kelvin faham tak? Kelvin? Ya, tengah fikir. Kau tak faham, kau tanya Kelvin. Kau jangan, Kang. Aku dah jenuh menerang dah ni. Tak apa, cikgu, pertama kali cikgu. Tak faham tanya. Jangan diam. Tak faham tanya. Jangan diam. 50% tu tadi yang dekat atas itu merupakan setup 10-0 atau 0-10 yang pertama. Dan bila mana berlakunya setup 10-0 atau 0-10, insya-Allah tiada jaminan, tiada janji. Tapi setakat ni price akan kembali balik dekat situ. Itu yang seronok, yang kita boleh kata boleh tinggal lah, nak pergi mana, nak berjalan ke apa ke. Tapi syaratnya ialah volume kena matang. Itu syarat dia. Kena tengok yang tu. Itu syarat dia. Volume kena matang, setup kena 10-0.0. Sebab tu saya kata bila ambil 50% akan ada ruang untuk dia turun sehingga kepada 100%. Dan ruang tu tadi dia berbeza-beza mengikut kepada currency yang mana. Boleh? Jadi kalau kata kita ambil dekat 100%, contoh kita ambil lah dekat 100%, tak dan nak masuk dia terbang dulu. Dah jadi satu masalah pula. Kan ada pula yang baling laptop pula tak ada nak entry, mengamuk. Kan? Sebab tu saya nak ambil 50%. Bila kita ambil 50%, money management kena jaga. Layer tu ikut padalah. Saya dah buat average 13 tahun punya average. Gunalah yang tu. Kenapa tak guna? Bila mana berlakunya setup 0-10 atau 10-0, masuk yang tu, kemudian tolak average. Kalau kata buy, tolak. Kalau kata sell, tambah. Itu pun setup 10-0 atau 0-10 yang pertama, saya tak entry. Saya buat dia sebagai TP. Pasal apa? Itu confirmation, price akan kembali balik kat situ. Selang seberapa jarak, mungkin dalam 10 pip ke berapa pips, baru first entry. Makna kata untuk NZD USD sebenarnya 3 layer je. Layer yang pertama pada 10, layer yang kedua pada 20, layer yang ketiga pada 30. Itu tara 131 pips tu, 131% lebih tu, Kelvin. Faham tak? Faham. Itu saya tanya. Okey. Contoh ini NZD punya trade. Jadi kena tunggu Premier string 100 dan cari 10 dengan kosong kan. Dia kena tunggu dekat 10 100 baru boleh trade kan. Premier string. Bukan tunggu dekat 100, bukan macam tu Kelvin. Bila mana you tengok currency strength tu 10, okey, bila you dah nampak dia 10, you kena make sure volume dia matang. Itu yang paling penting.
Okey, dia matang, kena cari limit overshoot yang lower kan? Betul. Iaitu 0.0. Boleh? Okay, faham. Tapi itu kena setiap saat kena tengok. Depends betul. on your free time lah. Kalau kata macam sekarang Kelvin kata Kelvin tak buat apa, so fokus lah. Depends on you punya free time. Itu sahaja. Okey. Saya tanya. Okay, saya memang day trade. Saya akan tunggu. Okay. Saya tunggu dia yang itu kosong tu dia tak sampai 0.40, dia sampai 0.5. Saya trade untuk 10 pip atau 8 pip pun boleh. Okey. Yang tu saya nak kena terangkan bab skill. Daripada 10 sampailah kepada 0. Yang tu cerita lain. Yang ni dulu saya nak tanya, faham ke tidak ni? Faham, sorry. Setup maksimum ni faham ke tidak ni? Faham. Ini betul-betul worst case situation Ini betul-betul worst case situation di mana average untuk NZD dah melebih-lebih dah. 31% lebih dah. Bukan 100%, tak, 31% dah lebih. Dia dah jadi 131% dah. Jadi ini merupakan satu contoh yang kira baik lah. Dan dia floating pun tak banyak mana. Okay, baik. Jadi sekarang ni soalan daripada Kelvin berkenaan dengan skill. Okay, baik. So sekarang ni kita berbincang berkenaan dengan skill pula. Okay, baik. Jadi sekarang ni 10 ni kita nak sell. Pasal apa? Itu merupakan maksimum. Setakat ni boleh? Okay. Boleh tak? Boleh je. Okay, baik. Jadi sekarang ni berapa angka yang neutral? Mana angka yang neutral in between 0 sampai 10 ni? Mana angka yang neutral? 5 je. 5. Kelvin faham tak pasal apa 5? Sebab dia 50%. Sebab dia tengah-tengah. Sebab dia 50%. Kalau 6? Kalau 6 tak boleh lah. Faham. Dia kena 5 lah. Dia kena tengah lah. Referee dia tak boleh bias. Boleh? Dia kena adil lah. Okay, baik. Sekarang ni yang ni kita nak buy. Boleh? 0 ni kita nak buy. 0 ni kita nak buy. Sekejap okey, tu dia. 0 kita nak buy. 10 kita nak sell, manakala 5 pula merupakan neutral. Okey, boleh setakat ni? Boleh je. Soalan saya pada Azim. Azim ada lagi tak? Ada cikgu. Tolong sebutkan saya 2 angka antaranya. Daripada berapa ke berapa yang kita boleh katakan bahawa itu kawasan currency nak menguat. Daripada berapa sampai berapa, Azim? 6 hingga 9. 6 hingga 10. Boleh? 10. Ambil lah sampai habis, jangan tinggal. Boleh. Azim asal mana, Azim? Brunei bang. Mana? Brunei. Brunei. Kawasan apa tadi kawasan currency menguat. Boleh lah, faham lah kot, no? Kelvin faham tak? Cikgu yang ini mengkuat sell atau mengkuat? Dia tak jangan kira sell ke buy, jangan kira. Jangan kira lagi. Kita nak tentu kata mana kuat mana lemah. Angka tu tadi, boleh tak? Faham. Jelas. Okey, faham Faham Abang Mat okey setakat ni? Okey je. Baik. Jadi sekarang ni antara 5 sehingga kepada 4 ni tadi merupakan kawasan currency lemah. Boleh tak? Boleh je. Ini zon kawasan currency
lemah. Setakat ni boleh? Boleh cikgu. Baik. Azim boleh? Boleh cikgu faham. Kelvin boleh tak? Ya, faham. Baik. Jelas. Makna kata sekarang ni dia macam ni guys. Dalam zon yang lemah ni tadi, yang kosong ni yang paling lemah. Boleh tak? Boleh tak? Kosong tu yang paling lemah dalam kawasan lemah. Boleh tak? Boleh cikgu. Baik. Boleh. Sekarang ni yang paling kuat pula untuk kawasan yang lemah ni ialah 4. Boleh tak? Boleh nampak tak? Nampak cikgu. Yang ni kira yang paling kuat lah ni. Ni yang paling kuat lah. Kejap. Saya padam yang ni jap. Okey. Azim ada subscribe data ke Azim? Ada cikgu, ada. Okey. Angka currency kuat. Okey, ni dia. Angka currency kuat. Kira ni yang paling kuat untuk kawasan lemah. Boleh tak? Faham Boleh. Okey. Angka currency kuat untuk kawasan yang paling lemah. Yang 10 ni angka currency kuat untuk kawasan yang paling kuat. Boleh tak? Faham setakat ni Boleh cikgu. Kelvin faham tak Kelvin? Ya, faham. Okey, baik. Sebab saya penggunaan bahasa saya tak berapa nak elok sangat. Kalau tak faham kena cakap. Okey. Yang kosong ni pula merupakan angka yang paling lemah lah. Angka currency lemah. Angka currency lemah. Angka currency lemah untuk kawasan yang lemah. Boleh? Faham tak? Boleh cikgu. Kelvin okey so far? Ya, okey. Okey. Baik, Azim okey Okey cikgu. Okey. So far angka currency lemah. Yang ni untuk yang kuat. Boleh setakat ni? Boleh dapat lagi setakat ni? Boleh bawa lagi? Boleh. Baik. Saya teruskan. Makna kata dalam kawasan menguat ni tadi antara 6 sehingga 10, 8 ni merupakan apa ni 8 ni? Azim? Apa dia 8 ni? Yang paling kuat di antara yang kuat. Neutral. 8 ni merupakan neutral untuk kawasan kuat. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Manakala untuk kawasan lemah, mana angka neutral dia Kelvin? 3. Betul. Oh, mana pula 3? Oh, okey. Siapa yang gelang tu? Tak, sebab dia neutral dekat 5 kan. Jadi Neutral dekat 5 itu angka yang besar Kelvin. In between 10 to 0. Oh, Okey? okey. Tapi sekarang ni bila kita zoom in details, okey, kalau dalam kawasan kuat yang neutral 8, kalau dalam kawasan yang lemah yang neutral tu 2, boleh? Faham. Okey, mana kata sekarang ni kita ada 3 angka neutral. 2, 5 dan 8. Cumanya peranan dia berbeza-beza. Okey? Kalau kata kita tengok dalam big scale. Okey, tengok data. Sekarang semua tengok data. Nampak tak? CAD 3.5. CAD sekarang ni 3.5. Nampak? Nampak cikgu. Okey. 3.5 kalau kata dia boleh pergi ke 4, kemudian dia boleh pecah pergi ke 5, dia boleh pergi 6 dengan 7. Tapi untuk dia naik pergi 9, 10, dia kena test 8 dulu. Faham tak ni? Faham cikgu. Ikut tolong. Boleh. Seorang-seorang. Apa dia? Seorang-seorang. Tanya seorang-seorang. Apa dia? Azim dulu. Tanya Azim. Nombor tu strength kan cikgu? Strength, ya betul. Tengok kat strength kan? Strength. Tengok dekat strength. Okey, sekarang ni Azim tengok CAD cecah 4. Nampak tak? Ya, nampak. Kalau kata dia pecah 4, dia boleh pergi ke 5. Dia akan stay dekat situ. 5 ni tadi, kalau dia nak pergi kepada 6 dengan 7, dia akan sangkut dekat mana? Dekat 8. Faham tak?
Jadi dia akan main in between apa nama 4, 5, 6, 7. Dia akan main dekat situ. Faham tak? Okey, faham. Okey, sekarang ni tengok dekat pin Kita fokus pada CAD sahaja. CAD sekarang ni dekat sini. Kejap. CAD sekarang ni dekat sini. Nampak? Ini 4. Nampak tak? CAD kat sini, nampak tak? Nampak. Okey. Sekarang ni CAD dia dekat 4. Dia turun 3.5. Dia pasal apa dia sangkut? Pasal 2 ni neutral, nampak tak? Perasan tak? Sekarang ni CAD 3.5. Tu dia naik balik 4, nampak? Dia naik balik 4. Kalau dia nak pergi kepada 6, dia kena lalu 5 dulu. Sini 5. Mungkin dia akan turun balik pergi dekat 4. Lepas tu dia akan naik pergi ke 6. Dia akan turun balik dekat angka 5 yang neutral tu tadi. Kemudiannya dia akan strike balik naik ke atas. Kalau dia nak pergi kepada 9 dan 10 kawasan sini, dia kena lalu 8 dulu. Dia kena lalu 8 kat sini. Faham tak? Faham juga. Jadi base dia kalau kata contoh dia dah sampai dekat 8. Base dia mana? Base dia ialah 6. Ni dia. Ni base dia. Boleh faham tak? Pasal apa? Itu angka yang paling lemah dalam zon yang kuat. Boleh tak? Faham tak? Faham juga. Silakan Azim. Faham cikgu ke? Apa dia nak tanya ke apa? Mana hilang pula dah Azim? Teruskan cikgu. Boleh setakat ni boleh bawa Boleh. Okey, Kelvin, faham tak? Cikgu, kenapa dia akan, kalau dia naik ke 8, kenapa dia sangkut lah? Macam mana? Kalau dia nak, sekarang dia 3.5 kan? Kalau dia nak naik ke 8, dia akan sangkut lah. Kalau dia, okey, sekarang ni CAD 3.5. Okay. Kalau kata dia nak pergi ke 8, yang pertama sekali kita kena tengok sekejap Okey, sekarang ni CAD 3.5 dekat sini. Kat sini lah kita kata, contoh kat sini CAD. Okey. Jadi sekarang ni pasal apa dia sangkut dekat situ? Sebab 2 ni neutral, 4 ni pula kuat. Kalau lah kata dia nak pecah naik ke atas, sekarang ni demand CAD 70, nampak tak? Demand CAD sekarang 70. Tu dah jadi 80 dah, nampak? Turun naik 70, 80, 70, 80, nampak tak? Nampak je. Kalau dia nak pecah pergi 4, pergi 5, pergi 6 dan seterusnya, demand dia kena naik. Itu je cerita dia. Tapi saya sekarang ni menceritakan bahawa apa cerita di sebalik strength tu tadi. Ni cerita dia. Angka 10 sebagai yang paling kuat dalam kawasan kuat. Yang mana daripada 0 sampai 10 sebenarnya kita ada 2 pecahan. Pecahan yang kuat, pecahan yang lemah. Dalam setiap pecahan tu pula tadi, dalam kawasan yang kuat ada pula 3 pecahan. Angka yang paling lemah, angka neutral, angka yang paling kuat. Itu yang saya nak sampaikan sekarang. Boleh tak? Boleh. Player tu dia punya sekarang CAD dia punya strength ya 3.5. Dia ada dia punya candle setiap bergerak ada berkaitan dengan ini sekarang 4.0. Itu soalan ke apa tu? Soalan. Ulang balik. Sekarang strength CAD 4.0. Jadi sekarang kita punya candle dia bergerak turun naik ada berkaitan dengan yang ini string lah. Ya, ada. Memang ada. Cumanya yang Kelvin tengok tu tadi, dia zoom in kepada currency. Dia zoom in. Euro CAD, GBP CAD, AUD CAD, CAD JPY, CAD CHF, NZD CAD. Kelvin tengok pairing currency. Sekarang ni strength ni bukan berdasarkan kepada pairing. Buka Euro CAD, strength dia lain. Buka Euro GBP CAD, strength dia lain. Tidak. Bila mana Kelvin tengok CAD punya strength 3.5 tu, itu untuk semua. Faham tak? Faham. USD CAD, Euro CAD, GBP CAD, AUD CAD, CAD JPY, CAD CHF, NZD CAD dan sebagainya. Boleh? Faham.
Setakat ni ada soalan tak? Abang Mat ada soalan tak? Okey je setakat ni. Baik. So saya stop setakat ni. Baik. Sekarang ni saya nak zoom in dalam sikit lagi. Sikit lagi saya nak dalam. Kita tak nak ambil jauh lah. Kita ambil sekadar angka daripada 8 sampai 9, 10. Kita ambil 3 angka sahaja. Saya bagi fokus hanya kepada 8 sahaja. Perhatikan betul-betul. Baik. Sekarang ni 8.9, 8.8, 8.7, 8.6, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0. Boleh nampak tak angka ni? Nampak je. Baik. Kalau kata tadi kita bincangkan dalam keadaan skill yang besar. Yang tadi ni, yang 10 sampai 0 ni. Sekarang ni kita zoom in dalam antara angka tu. Daripada 8 ni, dia ada beberapa peringkat pula sebelum dia jadi 9. Betul tak? Betul je. Baik. Sekarang ni makna kata dalam angka neutral 8, 8.9 adalah yang paling kuat. Azim, boleh tak Azim? Boleh cikgu, boleh. Baik. 8.0 pula merupakan angka yang paling lemah dalam 8 ni tadi. Kelvin dapat ke tidak? Kelvin? Faham. Dia lagi filter. Yes, lagi dalam lagi kecil. Sebab tadi Kelvin ada tanya kalau nak entry 2.0 point berapa tadi kan? Ni saya nak jawab ni. Saya nak jawab. So fokus. Baik. So sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak tengah-tengah tu berapa? 8.5 dan 8.4. Nampak tak? Nampak je. Makna kata sekarang ni 8.5 dan 8.4 ini merupakan angka apa ni? Neutral. Ni dia angka neutral. Ni neutral. Ini currency kuat. Ini currency lemah. Jadi sekarang ni sekiranya dia berjaya mencecah kepada 8.7. 8.7. Okey. Makna kata sekarang ni dia akan sangkut dekat mana? Kalau kata dia turun, dia akan sangkut kat mana? Dia akan sangkut dekat 8.5. Boleh tak? Boleh juga. Boleh. Faham? Faham. Kalaulah kata contoh currency ni tadi dia nak lemah. Dia naik, dia boleh naik sampai mana? Dia boleh naik sampai 8.5 ataupun 8.4 sahaja. Faham tak? Faham juga. Tu cerita dia sekarang ni. Jadi berbalik-balik kepada soalan Kelvin tadi. Kalau kata 0.2, 0.3 nak entry. Okey. Kalau kata nak entry, sekarang ni nak kena tengok history. Sebab tu saya sediakan satu channel untuk korang tengok. Setiap 15 saat akan ada sekeping data yang screenshot dekat situ supaya korang boleh rujuk pula history. Kalau sekarang ni, kalau kata korang tengok GBP 0.5 tu datang dari mana? Adakah dia datang daripada 0.0 atau adakah 0.5 sekarang GBP ni dia datang daripada 0.9? Kalau dia datang daripada 0.9, sekarang ni jadi 0.5, makna kata GBP nak lemah lagi tu, dia boleh hit sampai 0.0. Faham tak? Faham cikgu. Kelvin faham tak? Ya, faham. Okey. Kalau kata 0.5 untuk GBP sekarang datang daripada 0.0, ada kemungkinan yang mana GBP ni dia akan strike naik ke atas. Pasal apa? Dia datang dari 0.0. Faham tak? Faham juga. Itu cerita dia. Alhamdulillah, selesai. Setakat ni, ada soalan ataupun tidak? Cikgu take 5 sekejap bila air. Boleh, tak ada masalah. Kelvin, so far ada soalan? Belum. Belum.